Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang hadir. Yang amat berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang, yang amat berhormat Menteri Besar Selangor, yang berhormat Saudara Lim Kit Siang, yang berhormat Saudari Hana Yeo, yang berhormat Saudara Tony Pua, bersama kita juga Datuk Zaid Ibrahim dan rakan-rakannya, yang berhormat Saudara Govin, seluruh pimpinan DAP di semua peringkat, pimpinan Parti Keadilan di semua peringkat, pimpinan amanah di semua peringkat, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Apa salah Lim Guan Eng? Tuan-tuan tahu tak apa salahnya? Salah Lim Guan Eng kerana dia meletakkan standard pemerintahan good governance terlalu tinggi. Selalu Lim Guan Eng menyebut di antara contoh pemerintahan good governance Khalifah Umar Ibn Aziz. Setelah berlaku penyelewengan, rasuah, nepotisme begitu lama, datang Umar Ibn Aziz membetulkan keadaan. Ini harta pribadi, ini harta kerajaan, maka hendaklah dipisahkan harta pribadi dengan harta kerajaan. Begitulah juga beliau memotong banyak penyelewengan, ketirisan yang berlaku pemerintahan sebelum beliau. Oleh itu standard yang diletakkan oleh Umar Abdul Aziz berbahaya kepada pemerintah yang akan datang. Oleh itu satu komplot diatur untuk membunuh Umar Ibn Aziz. Dan Umar Ibn Aziz hanya memerintah lebih kurang 2 tahun 4 bulan. Selepas itu beliau dibunuh kerana standard good governance yang diletakkan oleh beliau terlalu tinggi. Inilah nasib yang diterima oleh Lim Guan Eng. Dia perlu dibunuh dalam erti kata pembunuhan politik. Bayangkan di Malaysia ini, negeri-negeri di Malaysia hutang begitu banyak kepada federal government. Yang tertinggi Pahang hampir 3 bilion. Kedah hampir 3 bilion hutang. Melaka hampir 800 juta. Perlis, negerinya kalau Ronaldo sepak bola terlepas sempadan, hutang hampir 400 juta. Pulau Pinang hutangnya tinggal hanya 69 juta, paling rendah di Malaysia. Kenapa Pulau Pinang boleh bayar hutang? Pada masa yang sama reserve meningkat, hak-hak pegawai kerajaan, kedudukan bantuan kepada hal-hal agama Islam meningkat setiap tahun. Di antaranya pemerintahannya tidak rasuah, tidak bocor, wang dapat dikawal, maka negeri itu jadi negeri yang ada duit. Oleh itu,
Standard yang diletakkan oleh Lim Guan Eng berbahaya kepada pemerintah lain. Oleh itu, Lim Guan Eng mesti dimusnahkan. Adakah kita izin Lim Guan Eng dimusnahkan di Malaysia? Kita izin atau tidak? Cara nak musnahkan di Malaysia ini selalunya dimain dua perkara sahaja: agama dan perkauman. Ini dua lah yang dimainkan selalunya. Sebelum pendakwaan kepada Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng digembarkan gembar dulu, gembar gemur di APKP Harbi. Ini Lim Guan Eng ketua KP Harbi. Balik bacalah buku. Kalau pengisytiharan satu kumpulan atau seorang itu KP Harbi, bagaimana tindakan pemerintahan Islam terhadap mereka, ngeri sekali. Tapi digembar-gemburkan hal KP Harbi ini. Selepas itu barulah Lim Guan Eng didakwa kononnya terlibat dalam rasuah. Di Pulau Pinang jadi bahan lawak, bahan permainan sekarang. Kita pergi beli ikan kembung RM10, kita minta RM8. Dia kata tak boleh turun harga, nanti SPRM datang tangkap. Ini sebab itu di market sekarang pembeli pun tak berani minta harga diturunkan, penjual pun tak berani turun harga. Sebab willing seller, willing buyer, kedua-duanya akan ditangkap, dimasuk ke dalam lokap. Inilah dia Malaysia tanah airku. Perkara yang kedua selalu dimainkan soal konspirasi. Kita lihat bila peguam negara Amerika bertindak mendedahkan penyelewengan wang 1MDB, timbullah orang mengatakan ini konspirasi Amerika, di belakangnya Yahudi yang cemburu terhadap kepimpinan Melayu Islam di Malaysia. Siapa yang bercakap begitu, saya kata ces, kamulah paling penakut, tak pernah turun berdemonstrasi depan kedutaan Amerika. Kamilah yang selalu turun berdemonstrasi depan kedutaan Amerika apabila kami tak puas hati sikap Amerika di Afghanistan, sikap Amerika di Iraq, sikap Amerika di Palestin dan lain-lain. Sekarang bukan soal konspirasi, duit haram masuk ke Amerika. Amerika ada undang-undang, duit haram tak boleh masuk. Dia tangkap orang yang dikatakan bawa duit haram, dia dedahkan nama, dan yang bawa duit haram itulah haram jadah di Malaysia. Ini bukan soal kena-mengena dengan konspirasi, soal Amerika menjalankan undang-undang rule of law dalam negaranya. Kebetulan yang terlibat itu pemimpin-pemimpin Malaysia. Sebab itu saya nasihatkan kepada semua, jangan main isu keagamaan, konspirasi dan sebagainya. Isu ini isu rasuah, isu wang negara, isu penyelewengan. Tanganilah isu ini. Belalah orang yang dituduh kalau dituduh. Ambillah peguam-peguam sehebat mana untuk mempertahankan the official number one di Malaysia itu. Kalau tak boleh pertahan, maka hadirin sekalian, kita akan lihatlah bahawa Malaysia diperintah oleh orang yang mencuri wang rakyat. Dan kalau rakyat tidak sanggup berubah, hadirin sekalian, saya tidak tahu apa nak jadi kepada Malaysia. Semasa deklarasi rakyat, saya berucap hal bagaimana Indonesia lawan rasuah. Ucapan saya disiarkan dalam warta berita Indonesia lebih
daripada 9 menit, hampir 10 menit ucapan saya di-share di Jakarta, di Indonesia. Barangkali saya boleh bertanding di Indonesia, tapi payah nak bertanding di Malaysia. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, rasuah sudah menjadi mainan, sudah menjadi perkara biasa di Malaysia sekarang. Oleh itu kita mesti bekerja kuat untuk lawan rasuah ini dengan cara demokrasi, dengan cara rakyat, kekuatan rakyat. Wajib kita tumbangkan Barisan Nasional. Boleh? Tak ada pilihan lain. Sebab rasuah sudah menjadi amalan biasa seolah-olah diterima, termasuk orang-orang agama. Orang-orang agama. Saya dah sebut berkali-kali, kekuatan UMNO, BN terletak kepada MIC dan MCA. UMNO kuat kerana ada dua tiang ini. Dua tiang ini telah patah. Sepatutnya UMNO rebah, tapi ada orang Melayu lain datang menongkat UMNO sekarang ini. Oleh itu tongkat yang menongkat UMNO mesti kita patahkan juga pada masa yang akan datang. Barulah Malaysia boleh keluar daripada kemelut rasuah dan penyelewengan dan pusingan baik untuk rakyat. Siapa yang rasuah ditentang, walaupun Pakatan Harapan memerintah kalau melakukan rasuah, mereka juga akan ditentang oleh rakyat pada masa yang akan datang. Kita bersama dengan Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng bukan kerana nama dia, kerana integriti yang dia pamerkan semasa menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Kita bersolidariti dengan beliau pada malam ini dan pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Saya Nandri Wandakam. Terima kasih.